Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dihormati oleh Allah sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usia kita dan dapat kita bertemu pada sesi pembelajaran kita dalam suasana PKP ini. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan meneruskan perbincangan kita pada pelajaran Fiqh Taharah. Fiqh Taharah untuk tahun 3 insyaAllah. Jadi para pelajar boleh membuka buku Fiqh Taharah, buku Kaffah. Buku Kaffah Fiqh Taharah tahun 3. InsyaAllah kita pada pagi ini kita akan menyambung perbincangan kita tentang bahagian-bahagian air. Bahagian-bahagian air, dan kita akan masuk pada muka surat yang kelima. Para pelajar boleh membuka pelajaran Fiqh Taharah pada muka surat yang kelima pada tajuk air musta'mal. Baik, kita sebelum ini telah belajar tentang apa itu air mutlak. Air mutlak. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan belajar tentang apa itu air musta'mal. Bahagian air ini ada beberapa bahagian yang sebelum ini kita telah sebut. Yang pertama ada air mutlak, ada air musta'mal, ada air mutan najis, ada air musyammas. Ada air musammas. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan berbincang di atas tajuk yang kedua, iaitu air musta'mal. Baik, para pelajar boleh membuka buku pada muka surat 5 dan 6 pada hari ini. Baik, lihat dulu pada muka surat 5, boleh ikut saya baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Surah Al-Furqan. Maksudnya kami menurunkan dari langit air yang bersih. Kami menurunkan dari langit air yang bersih suci. Itu daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahawa kita boleh menggunakan air dengan tujuan untuk bersuci. Baik, hari ini pelajaran khusus kita iaitu air musta'mal. Apa yang dikatakan air musta'mal? Para pelajar boleh membuka muka surat 6. Muka surat 6, insya-Allah kita sama-sama baca. Baik, insyaAllah sama-sama kita baca, ikut saya. Air musta'mal, air yang suci tetapi tidak menyucikan kerana air yang digunakan sebelumnya. Itu maksud air musta'mal. Air musta'mal ialah air yang suci tetapi tidak menyucikan kerana air yang digunakan sebelumnya. Maksudnya air musta'mal ialah air itu bersih, boleh digunakan untuk makan dan minum, tetapi air tersebut tidak boleh menyucikan, sama ada untuk menghilangkan hadas ataupun membersihkan najis. Itu maksudnya. Air musta'mal ni, air ini bersih, boleh kita gunakan untuk makan dan minum, tetapi ianya tidak boleh kita gunakan untuk menyucikan najis ataupun menghilangkan hadas
sama ada hadas besar atau hadas kecil pada diri kita. Kerana air itu telah digunakan, air itu telah digunakan sebelum itu. Maksudnya yang telah digunakan di situ ialah kita telah menggunakan air tersebut untuk mengangkat hadas, ataupun kita telah menyentuh air tersebut, air tersebut sedikit dan kita telah menyentuh dengan tangan kita ke, ataupun pada anggota badan kita ke, air itulah tersentuh pada badan kita, pada anggota badan kita, lalu itulah yang dikatakan air musta'mal. Boleh faham para pelajar ya? InsyaAllah saya ulang sekali lagi. Air musta'mal ialah air yang suci tetapi tidak menyucikan, kerana air itu telah digunakan sebelumnya. Maksudnya bahawa air tersebut boleh kita gunakan untuk makan dan minum, tetapi tidak boleh kita gunakan untuk membersihkan najis, ataupun kita gunakan sekali lagi untuk menghilangkan hadas kita, seperti kita berwuduk ataupun untuk kita mandi wajib. Air musta'mal tak boleh kita gunakan. Kenapa? Air tersebut telah kita gunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan hadas, ataupun kita telah menyentuh air tersebut dengan anggota badan kita. Itulah yang dikatakan air musta'mal. Baik. Mana dia ciri-ciri air musta'mal? Tengok muka surat 6 tadi. Ikut saya baca. Ciri-ciri air musta'mal. Pertama, air yang tidak mencukupi sukatan 2 kolah. Air yang tidak mencukupi sukatan 2 kolah. Ada sukatan yang tertentu berapa kebesaran 2 kolah tersebut. Kalau ukuran incinya 27 inci. Kalau kita nak sukat, kolah tersebut mesti ukur liliknya mestilah 27 inci. Lebarnya 27 inci. Dia punya ketinggiannya pun 27 inci. Itu ukuran sukatan 2 kolah. Kalau bekas tersebut kurang daripada 27 inci, maksudnya dia air tersebut kurang daripada 2 kolah. Air tersebut kurang daripada 2 kolah. Air musta'mal ni maksudnya air tersebut bekasnya kecil daripada sukatan 2 kolah yang sebut tadi. Kalau ikut ukuran inci, 27 inci. Lebarnya 27 inci, panjangnya 27 inci, dan ketinggian kolah tersebut atau bekas tersebut mestilah 27 inci. Ataupun kalau kita nak sukat dengan sukatan dipanggil kita sukat dengan tin minyak dipanggil. Tin minyak, tin 4 segi, ataupun seumpama tin roti 4 segi besar tu. Dia mesti kita isikan 18 tin tersebut. 18 tin roti tersebut, tin minyak yang 4 segi tu, kita kena isi 18 tin dalam satu bekas. Kalau dia cukup 18 tin, itu mencukupi 2 kolah. Kalau dia kurang daripada 18 tin, artinya air tersebut tidak mencukupi 2 kolah. Itu ciri-ciri air musta'mal. Okay. Yang kedua, air tersebut air yang telah disentuh oleh anggota badan. Mana tangan kita dah celup air ke dalam air tersebut, ataupun kaki kita telah celup ke dalam air tersebut, air yang kurang daripada 2 kolah tersebut. Baik. Yang ketiganya, air ini bersih tetapi tidak boleh menyucikan untuk tujuan mengangkat hadas, bagaimana yang saya sebutkan tadi. Kerana apa? Kita telah gunakan air tersebut untuk mengangkat hadas sebelum ini, lalu dia tidak cukup ataupun kurang daripada 2 kolah, lalu dia akan diistilahkan sebagai air musta'mal. Okey. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi sebelum ini, bahawa sebelum ini kita belajar tentang air mutlak, iaitu air mutlak tersebut ialah air yang suci lagi menyucikan. Maksudnya air tersebut boleh membersihkan najis dan boleh mengangkat hadas, atau kita mengambil wudu ataupun mandi wajib. Itu air mutlak. Air tersebut lebih daripada 2 kolah. Air tersebut lebih daripada 2 kolah.
dia berbanding dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu air musta'mal, iaitu air yang tidak cukup daripada 2 kolah. Kemudian air tersebut telah kita gunakan untuk mengangkat hadas ataupun berwuduk ataupun mandi wajib, dan air tersebut telah kita sentuh, air yang kurang daripada 2 kolah tersebut kita telah sentuh dengan anggota badan kita, sama ada tangan ataupun kaki dan sebagainya. Sebab itulah air musta'mal, dia bersih, saya sebutkan tadi, dia bersih, boleh kita gunakan untuk makan dan minum, tetapi dia tidak boleh kita gunakan untuk membersihkan najis, menghilangkan najis, ataupun kita nak menghilangkan hadas kecil atau hadas besar yang ada pada diri kita. Itulah ciri-ciri air musta'mal, dan insya-Allah saya mengharapkan para pelajar untuk membuat nota dalam buku tulis, iaitu ciri-ciri air musta'mal. Dan termasuk pengertian air musta'mal di atas tadi pada muka surat yang ke-6. Beri makna air musta'mal dan ciri-ciri air musta'mal itu insya-Allah. Semoga para pelajar boleh menyelesaikan kerja yang saya minta untuk dibuat ini insya-Allah. Sekadar itu untuk pagi ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.